Demokrasi berasal dari perkataan Yunani, iaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kuasa. Maka istilah demokrasi membawa maksud kuasa rakyat atau power of the people. Menurut Joseph Scamta, demokrasi adalah suatu mekanisme politik di mana warga negara secara teratur dapat menentukan siapa yang akan memerintah mereka melalui pilihan raya. Aristotle memberi pendapatnya berkaitan demokrasi. Menurutnya, demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk berbagi kekuasaan secara saling berinteraksi. Manakala Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Syarikat pula, mengatakan bahawa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Terdapat dua konsep penting dalam demokrasi, iaitu kebebasan dan kesamarataan. Kebebasan merujuk kepada individu yang bebas dari sebarang perhambaan, pemaksaan, eksploitasi, penindasan dan ketidakjaminan hidup sebagai warga negara. Kebebasan juga membawa arti bahawa seseorang itu bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa sebarang halangan dan ancaman serta campur tangan pihak lain. Kesamaratan pula membawa arti semua entiti dalam masyarakat menikmati kebebasan secara sama rata tanpa ada yang lebih atau kurang berbanding individu lain. Secara asasnya, konsep demokrasi ini menekankan konsep kebebasan dan hak kepada masyarakat untuk mengambil bahagian dalam proses pembuatan keputusan tentang bagaimana mengurus masyarakat dan menentukan nasib mereka sendiri. Kota Athens memperkenalkan konsep kebebasan bersuara dan warga negara Athens yang layak juga mempunyai hak untuk menyuarakan pandangan mereka di Dewan Perhimpunan. Walaupun demikian, hanya warga negara lelaki yang berusia 21 tahun ke atas sahaja layak untuk menjadi ahli majlis perundangan. Negara kota di Yunani ketika itu, atau yang disebut sebagai polis dalam bahasa Yunani, lahir pada abad ke-8 sebelum Masehi akibat proses syunikismus atau penggabungan beberapa kampung di dalam kota besar untuk memusatkan hasil pengeluaran yang dihasilkan oleh rakyat. Sistem demokrasi di Athens menempuhi pelbagai rintangan yang berat akibat diskriminasi golongan atasan ke atas golongan pertengahan dan bawahan, di mana kaedah pengagihan sumber kekayaan dan kuasa politik adalah tidak sama rata kerana dimonopoli oleh golongan bangsawan. Pada ketika ini, Athens berada dalam sebuah sistem pemerintahan aristokrasi di mana pemerintahan akan dikuasai oleh golongan bangsawan, sehinggalah berlakunya pergolakan sosial sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, di mana ketika itu warga negara Athens telah melantik seorang penggubal undang-undang yang berperanan dalam merangka undang-undang bertulis Athens bagi menggantikan undang-undang lisan yang selalu dieksploitasi oleh golongan bangsawan. Maka dari sinilah wujudnya perlembagaan Athens yang pertama yang membuka sinar kepada sistem demokrasi. Walaupun demikian, perlembagaan tersebut terpaksa dimansuhkan kerana tentangan dari banyak pihak sehingga sekitar tahun 594 sebelum Masehi, Solon yang telah dilantik sebagai arkon atau pentadbir telah melakukan reformasi dan pembaharuan dalam masyarakat untuk mengurangkan krisis pengkastaan dalam kalangan masyarakat Athens ketika itu, di mana antara pembaharuan yang dibawa oleh Solon adalah memberi hak kepada setiap warga negara Athens yang layak untuk terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan negara yang sebelum ini hak tersebut telah didoniminasi oleh golongan bangsawan. Oleh kerana melihat kuasa mereka semakin terhakis, yakni golongan bangsawan, maka Pisistratus, iaitu pemerintah Athens sekitar tahun 561 hingga 527 sebelum Masehi, telah memasukkan sistem demokrasi di Athens ketika itu, yang menyebabkan anak kepada Pisistratus, Hipparchus dan Hippias, telah meneruskan amalan tirani, iaitu pemerintahan yang bersifat zalim yang menindas rakyat. Pada tahun 510 sebelum Masehi, Hippias telah dijatuhkan oleh Raja Cleomenes pertama yang merupakan Raja Sparta ketika itu,
Akibat kejatuhan tersebut, Esagoras telah dilantik menjadi ketua pemerintahan yang mengamalkan sistem oligarki, iaitu sistem yang diperintah oleh sekelompok individu. Walaupun sistem ini sempat ditentang oleh Cleisthenes yang sekarang dikenali sebagai bapa demokrasi, tetapi dia telah diusir keluar meninggalkan Athens. Sehinggalah pada tahun 508 hingga 507 sebelum Masihi, Esagoras berjaya dijatuhkan dan kemudian Cleisthenes telah memperkenalkan sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada warga negara Athens yang layak untuk membuat keputusan dalam al-ehwal pentadbiran dan pemerintahan. Sistem demokrasi di Athens ketika itu telah dilaksanakan secara demokrasi langsung, di mana rakyat akan terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan pemerintahan. Athens ketika itu juga mengamalkan konsep separation of power atau doktrin pengasingan kuasa, di mana terdapat 3 badan utama di Athens ketika itu, seperti Dewan Perhimpunan atau Eklesia, Dewan Eksekutif atau Board, dan Kehakiman atau Disketaria. Sekiranya di Athens, sistem demokrasi langsung telah diamalkan, di mana rakyat mempunyai kedaulatan mutlak dalam proses pembuatan keputusan kerajaan. Manakala di Sparta pula, sistem monarki terhad telah diamalkan oleh mereka. Akan ada 2 orang konsul yang dilantik oleh Senat yang bertujuan mengelakkan daripada berlakunya pemusatan kuasa. Kedua-dua orang konsul atau raja tadi berasal dari keturunan Eupontids dan Agaids dan bukannya berasal dari golongan Latin tempatan. Di kota Sparta terdapat 2 badan utama dalam pentadbiran dan pemerintahan. Yang pertama ialah Dewan Perhimpunan. Terdapat 10,000 orang ahli di Dewan Perhimpunan, yang mana akan ada 5 orang iupor atau pegawai yang berperanan untuk memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Di dalam Dewan Perhimpunan juga terdapat 28 orang dewasa yang berusia 60 tahun ke atas, manakala keahlian untuk majlis perhimpunan adalah seumur hidup. Dewan Senat pula berfungsi dalam merangka undang-undang yang akan dibentangkan di Dewan Perhimpunan. Dewan Senat juga berperanan dalam membincangkan al-ehwal pentadbiran dan pemerintahan. Sama seperti di kota Athens, golongan wanita juga dipinggirkan dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan. Malahan, di Sparta sistem ketenteraan telah diamalkan secara ketat. Bahkan kanak-kanak yang berusia seawal usia 7 tahun telah dilatih dalam al-ehwal ketenteraan. Jadi tidak heranlah kenapa Sparta mampu memenangi banyak siri peperangan. Antara yang termasyhur adalah peperangan Salamis pada tahun 480 sebelum Masihi. Secara harfiahnya, demokrasi langsung adalah sistem yang memberi hak sepenuhnya kepada rakyat atau warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan kerajaan. Semua warga negara memiliki hak untuk membuat keputusan sehingga keputusan yang dibuat itu akan mempengaruhi keadaan politik negara. Namun sebenarnya walaupun sistem ini dianggap efektif, tetapi kesedaran rakyat mengenai kepentingan demokrasi masih rendah, sehingga proses demokrasi tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Manakala demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan adalah suatu sistem politik di mana rakyat membuat keputusan secara tidak langsung atau keputusan yang dibuat adalah melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi perwakilan juga merupakan demokrasi yang banyak diamalkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pada hari ini, dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari rakyat ke badan-badan khusus yang telah dipilih oleh rakyat sendiri. Menurut Hans Kelsen, bentuk pencalonan yang demokratik adalah melalui pilihan raya. Organ yang diberi kuasa untuk menggubal dan melaksanakan norma-norma undang-undang ini dipilih oleh subjek yang mana tingkah lakunya telah diatur oleh norma ini. Sekiranya dalam demokrasi langsung, rakyat mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan sebarang tindakan kerajaan, termasuk menentukan undang-undang, pencukaian, dan perkara-perkara lain, maka dalam demokrasi perwakilan, rakyat akan memilih wakil-wakil mereka untuk menyuarakan hasrat dan pandangan mereka di Dewan Perundangan.
Demokrasi boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi berpresiden, demokrasi berparlimen dan demokrasi campuran. Dan terdapat juga beberapa pecahan kecil dari demokrasi seperti monarki berperlembagaan, republik, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi proletar dan demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi ini memberi kuasa penuh kepada Presiden dalam mentadbir negara. Presiden juga akan menjadi ketua negara sekaligus menjadi ketua pemerintahan. Sistem ini berbeza sedikit dengan demokrasi berparlimen oleh kerana Presiden dan Jemaah Menteri tidak secara langsung menganggotai Dewan Perundangan atau Kongres. Walaupun begitu, segala keputusan yang dibuat oleh Kongres harus mendapat perakuan dari Presiden. Presiden mempunyai kuasa eksekutif dan segala keputusannya adalah mutlak untuk memastikan segala hal ehwal pentadbiran dan pemerintahan negara akan berjalan dengan lancar. Sistem ini menerapkan konsep separation of power atau doktrin pengasingan kuasa yang menjadikan parlimen sebagai badan tertinggi dalam cabang perundangan. Keahlian parlimen dianggotai oleh ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum yang kebiasaannya akan diadakan setiap 5 tahun sekali. Ahli parlimen yang dilantik berperanan dalam penggubalan undang-undang serta dasar-dasar negara. Dalam sistem ini terdapat 2 jenis dewan, iaitu Dewan Rakyat yang mana ahli Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya dan Dewan Negara yang mana ahlinya dipilih oleh Ketua Negara. Monarki berperlembagaan atau raja berperlembagaan merupakan suatu sistem pemerintahan yang akan mengiktiraf raja sebagai ketua tertinggi negara, tetapi kekuasaannya terbatas seperti mana yang telah termaktub di dalam perlembagaan. Sistem ini akan diikuti oleh konsep doktrin pengasingan kuasa atau separation of power, di mana terdapat 3 badan utama kerajaan, iaitu eksekutif, perundangan dan juga kehakiman, di mana fungsi dan kuasa ketiga-tiga badan ini telah diatur oleh perlembagaan. Sistem ini juga turut didampingi dengan demokrasi berparlimen, di mana rakyat tetap mempunyai kuasa dan hak dalam kerajaan. Republik berasal dari perkataan Latin yang bermaksud kepentingan awam. Oleh itu, sistem republik merupakan sistem yang mementingkan kebajikan rakyat. Dalam sistem ini, ketua negara dan ketua pemerintahan akan dipegang oleh presiden. Berbeza dengan monarki berperlembagaan, di mana ketua negara adalah raja dan ketua pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dalam sistem ini, rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. Rakyat juga akan memilih wakil-wakil mereka untuk menjalankan kuasa tersebut. Demokrasi liberal pada dasarnya merupakan sebuah konsep politik yang menekankan mengenai kebebasan individu, hak asasi manusia dan juga kedaulatan undang-undang. Dalam sistem ini, prinsip demokrasi dan liberalisme digabungkan untuk kepentingan bersama. Walaupun demikian, ini tidak bermakna negara yang mengamalkan konsep demokrasi berpegang teguh kepada ideologi liberalisme. Konsep liberalisme dalam demokrasi hanya dijadikan sebagai panduan dan rujukan, terutama sekali yang berkaitan tentang kebebasan, kesaksamaan dan hak asasi manusia. Demokrasi sosial merupakan sebuah sistem pemerintahan yang menggabungkan ideologi sosialisme dan kapitalisme. Sistem ini bertujuan untuk mencapai reformasi sosial dan pengagihan harta melalui proses demokrasi adil dan saksama. Walaupun kita selalu mendengar mengenai sosialisme merupakan kelompok otoritarian dan tidak demokratik, tetapi sebenarnya mereka antara pejuang demokrasi yang selalu terpinggirkan. Demokrasi proletar ini wujud selepas berlakunya revolusi di China dan Rusia, manakala di Eropah pula demokrasi ini wujud selepas Perang Dunia Kedua. Antara ciri khas dari demokrasi ini ialah hanya terdapat satu parti
yang akan bertanding dalam pilihan raya dan hanya ada seorang calon yang akan bertanding yang mana calon itu dipilih sendiri oleh pemerintah. Sistem ini mengatur setiap kehidupan rakyatnya dan segala harta termasuk harta persendirian adalah milik negara. Konsep asas dalam sistem ini ialah segala sesuatu milik rakyat adalah dikuasai oleh negara untuk memastikan kemakmuran rakyat secara merata. Sistem demokrasi ini merupakan sebuah sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno. Sistem demokrasi ini berdasarkan dengan ideologi politik yang dikenali sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi ini, kekuasaan politik terpusat kepada satu pemerintah atau kelompok kecil, yang mana kelompok ini terdiri dari presiden dan wakil presiden. Menurut sistem ini, pemimpin atau kelompok kecil tersebut merupakan individu yang paling memahami kehendak, keperluan dan aspirasi rakyat. Mereka akan bertindak sebagai orang tengah antara rakyat dan pemerintahan. Dan dalam sistem ini juga menggabung jalinkan prinsip-prinsip demokrasi dan sosialisme. Dua tokoh yang memainkan peranan penting dalam ketamadunan Yunani, iaitu Socrates dan Plato, juga turut memberikan kritikan terhadap demokrasi yang diamalkan di Yunani ketika itu. Bahkan mereka juga dikenali sebagai anti-demokrasi. Menurut Socrates, terdapat sebuah lompong dalam sistem demokrasi, dan ini tercatat dalam buku The Republic karya Plato. Dalam buku tersebut tercatat dialog antara Socrates dan Adeimantus. Socrates ketika itu cuba meyakinkan Adeimantus mengenai lompong kekurangan dalam sistem demokrasi. Perbualan tersebut adalah seperti berikut. Jika anda sedang melakukan suatu perjalanan melalui laut, menurut anda, siapa yang wajar dan layak untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab ke atas kapal tersebut? Semua orang yang ada di atas kapal tersebut atau orang yang faham mengenai pelayaran? Ujar Socrates. Lalu Adeimantus menjawab, sudah pasti yang terakhir, merujuk kepada keterangan Socrates, yaitu orang yang faham mengenai pelayaran. Lalu Socrates menjawab, jadi kenapa kita harus membiarkan semua orang memiliki suara untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin? Menurut Socrates, mengundi dalam suatu proses pemilihan adalah satu kemahiran dan bukannya gerak hati yang dilakukan secara rawag atau hanya menurut kepada insting semata. Dan seperti kemahiran-kemahiran yang lain, ianya perlu diajar secara sistematik kepada orang ramai. Membiarkan mana-mana rakyat mengundi tanpa didikan ibarat membiarkan kapal berlayar menuju kehancuran. Demokrasi menurutnya dihuni oleh orang-orang yang bodoh kerana mengundi tanpa memikirkan keperluan negaranya. Baginya demokrasi terlalu banyak lompong kekurangannya, oleh kerana orang ramai sendiri tidak faham hadap erti demokrasi itu sendiri. Bila kita merujuk buku tulisan Plato yang bertajuk The Apology, ada menjelaskan mengenai suatu situasi, iaitu sekiranya terdapat seorang doktor yang memberi nasihat untuk memakan makanan yang sehat dan seorang penjual gula-gula yang menjual makanan tidak sehat, lalu mereka berdua bertanding dalam suatu pilihan raya. Sudah tentu yang akan menang ialah penjual gula-gula. Masyarakat terlalu mudah termakan janji-janji manis yang disampaikan oleh ahli-ahli politik. 1001 janji ditawarkan kepada mereka dan pada akhirnya janji tinggal janji yang terkubur tidak tertunaikan. Akibat dari pemikiran Socrates tersebut, akhirnya dia dihukum mati dan hukuman yang dijatuhkan ke atasnya adalah melalui undian para juri. Maka di sini wujudnya satu persoalan. Sekiranya Socrates dihukum mati kerana menentang demokrasi, tetapi asas kepada demokrasi itu sendiri adalah kebebasan bersuara. Jika kebebasan bersuara itu bertentangan dengan kehendak majoriti, adakah hak tersebut harus dihalang agar hak bersuara itu kekal ada? Lalu bagaimana prinsip asas demokrasi itu ingin ditegakkan? Sekiranya hanya suara majoriti yang didengar, sedangkan konsep demokrasi adalah keadilan dan kesamarataan tanpa ada yang dibezakan antara satu sama lain.
Menurut Plato, demokrasi merupakan sebuah tirani yang mana kekejaman berleluasa, ramai rakyat tertindas dan kesejahteraan mereka dicabuli. Menurutnya, demokrasi yang diamalkan di Athens hanya membuatkan negara kota itu akan semakin kalah kerana prinsip dalam demokrasi adalah kebebasan. Oleh kerana prinsip kebebasan itulah menyebabkan munculnya banyak pandangan dan perspektif yang berbeza-beza yang mengakibatkan kestabilan politik Athens akan terancam. Plato juga beranggapan bahawa prinsip kesamaratan adalah satu perkara yang buruk. Oleh kerana kesamaratan golongan bawahan dan atasan menyebabkan golongan atasan hanya akan semakin tertindas kerana nafsu golongan bawahan untuk menjatuhkan golongan atasan. Murid kepada Plato, iaitu Aristoteles, juga mempunyai pandangan yang sama. Aristoteles telah mengkategorikan sistem pemerintahan yang baik dan buruk. Menurutnya, sistem yang baik menurut Aristoteles adalah sistem yang diperintah oleh satu orang, iaitu monarki, dan sistem yang buruk pula ialah tirani. Pemerintahan yang baik apabila dipegang oleh beberapa orang adalah aristokrasi dan bentuk buruknya adalah oligarki. Menurutnya juga, pemerintahan yang baik dipegang oleh banyak orang ialah politia dan bentuk buruknya pula ialah demokrasi. Filosofi King merupakan istilah yang digunakan oleh Plato untuk merujuk kepada pemimpin dalam konsep negara idealnya. Plato mentakrifkan filosofi King sebagai seorang raja yang menciptakan kebenaran serta raja yang mempunyai pendirian yang tetap. Filosofi King juga merupakan entiti tertinggi dalam hierarki sosial. Kekuasaannya adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan oleh orang ramai. Terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang filosofi King. Antaranya ialah pemimpin yang dinyatakan oleh Plato mestilah seorang ahli falsafah. Seorang pemimpin mestilah sentiasa mencari ilmu pengetahuan untuk mengenali hakikat yang sebenar. Seorang pemimpin harus mencari perkara yang baik dan murni sahaja. Pemimpin juga harus menciptakan kebenaran, mengejar kesenangan dan kebahagiaan jiwa. Pemimpin mestilah mengawal diri dari perkara-perkara yang memudaratkan negara. Menurut Plato, sekiranya 5 kriteria awal sudah dilaksanakan, maka kriteria ke-6, iaitu tidak menjadi jahat, pasti tidak akan berlaku. Plato juga berpendapat bahawa lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memimpin. Dan yang terakhir, seorang pemimpin haruslah sehat dari segi fizikal dan mental untuk menunjukkan nilai moral yang tinggi.